Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Bangun. So, kita bersiaran sekali lagi setiap pagi. Cuba hari ini tepat jam 9 pagi, alhamdulillah. So, bersama dengan saya pada pagi ini sementara menantikan kemasukan anda. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Ricox International Sdn Bhd. Ini adalah sesi bangun. Dah masuk 19 Februari 2020. So kita dah 19 Februari. So dah lebih daripada separuh bulan lah So adakah anda semua excited nak buat kerja pada pagi ni, hari Rabu? Atau hari ni, hari Rabu adalah hari anda malas? Cakap orang sebelah, jangan malas. Cakap orang sebelah, bangun. Mana korang ni? Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah akbar. Okay, so first of all, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sedang menonton. So jika anda, masalah yang ni tak ni sangat. Okay, jika anda sedang menonton saya di 3 page, 3 lokasi serentak, iaitu di page Nasrul Hadi, di Nak Urus Bisnes dan juga di AFP. Terima kasih Cik Afifah Ghazali. Saya nak anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Tuan Ahmad Amin. Adakah suara saya jelas? Adakah audio saya jelas? Dan adakah anda jelas dengan matlamat anda untuk buat sesuatu pada tahun ni? So kalau jelas dengan semua benda ni, tulis itu jelas dan terang. Sudah saya tahu semuanya jelas dan semuanya terang. Kenapa di page saya ni viewer tak naik ni? Betul ke lah kat page saya ni? Yakin? Kenapa tak ada orang ni? Pelik lah. Okay, so selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah kepada anda yang menonton. So saya nak anda bantu saya belanja love dengan like. Makin hari sesi bangun ni makin tak bangun lah. Kenapa korang tak nak bangun lah pagi ni? Saya pelik betul lah. So saya nak anda bantu saya. Waalaikumsalam Puan Ummu Husin, terima kasih. Penonton setia Puan Ummu Husin. Okey, Puan Ummu Husin, surat yang saya tengok dekat grup EFP tu adalah surat nak memberitahu yang your partner secara automatik diberikan nombor cukai. So secara automatik dapat nombor cukai. So tahniah lah. Dia tak ada surat apa-apa. Dia selepas ni maksudnya your husband Tuan Syed kena declare cukai beliau. Kena declare cukai beliau. So nanti saya type balik lah dekat komen tu. Saya tak sempat nak type, tapi saya bagi tahu dulu dekat sini. Saya dah tengok dah surat tu, tapi semalam saya agak tight sikit, so saya tak sempat nak tulis. Apa yang anda nak tahu, Puan Ummu Husin dia ada post something di grup EFP. Itu grup khas tu yang boleh tanya banyak soalan. So beliau dah post something dan saya pun akan jawab lah. Tapi saya jawab dulu dekat sini, Puan Ummu Husin. Itu surat nak memaklumkan yang Tuan Syed dapat tahniah dilantik sebagai wira negara secara automatik tanpa beliau sedari, dapat nombor cukai. So selamat datang ke dunia sebenar lah. Okay, so hari ni saya nak share something yang sangat penting. Sangat penting. Tulis itu sangat penting. So saya minta anda bantu saya juga share live ni. Kalau anda di page Nasrul, anda boleh share. Kalau anda di EFP dan juga di Nak Urus Bisnes, tolong tag kawan-kawan anda. Tag kawan-kawan. Macam tadi Puan Ummu Husin, dia tag Sharifah Nur Baiti. Rajin dia, tiap-tiap hari dia tag. Terima kasih. So apa yang saya nak share pada pagi ni adalah ulang kaji. Saya nak ulang kaji. Ulang dan kaji. Saya pun pelik, kenapa perkataan ulang kaji? Bukan ulang belajar ke? Okay, so ulang kaji. Ulang kaji ni adalah proses yang mana dengan tabung uji kaji anda ulang minum tabung uji kaji tu. Ke macam tu? Bukan. So ni Cik Afifah Ghazali, alhamdulillah win saya lepas balik EFP, dapat hire seorang staff dan dapat sebuah kedai. Berikan tepukan kepada Cik Afifah Ghazali. Ada kedai. Bukan semua orang boleh ada kedai Saya faham satu. Bukan semua orang boleh ada kedai dan bukan semua orang boleh ada office. So bagi anda, siapa dekat sini dah ada kedai ataupun dah ada office? Tulis itu. Saya ada office ataupun saya ada kedai ataupun saya ada kedai dan office. Saya nak anda tulis kat situ. Saya nak anda tulis kat situ. Saya ada kedai, saya ada office, saya ada kedai dan office. Saya nak tahu. Saya nak tahu siapa antara anda yang ada kedai dan office ni. Okay, sekejap saya nak
nak minta bantuan ni. Kejap sebab tadi ada seorang, okey, saya ada seorang student, dia tanya saya, dia patut tutup kedai ke tidak. So saya nak dia tonton live saya. Kejap saya WhatsApp dia terus. Saya messenger dia terus. Kejap so saya nak terus cakap dengan dia, tolong tonton live saya sekarang. Saya nak explain tentang cash flow. Sebab saya nak beliau tengok. Bayangkan. Itulah, siapa yang bernasib baik ni, terus saya boleh nak tangkap lah dia punya situasi. Bagus. Saya ada kedai. Saya ada office. Lagi siapa? Saya ada office. Cik Afifah sekarang ada kedai. Bagus. Alhamdulillah, semalam berjaya submit borang trademark di MyPost Seberang Jaya. Syukur ada buku EFP. Sangat membantu. Tahniah Tuan Abdul Ilyas. Sambil-sambil tu, saya ada kedai dan office. Bagus Puan Noni. Siapa lagi? Mr. Estrella Sandra. Saya ada kedai. Mr. Estrella Sandra ni, boleh tak lain kali kalau pergi event tegur saya? Saya dah lama nak jumpa you sebenarnya. Dah lama dah you follow kita orang. Especially you follow Jerry. So dah lama dah cerita ni. So saya nak tahu. Terima kasih Cik Salmah Wati Syari. Sama pula cerita dia dengan saya. Sama. Banyak orang ada cerita yang sama. Saya ada kedai dan office. Okay Chun. Okay, saya juga nak anda bantu saya. Especially anda hadir kelas EFP atau yang pernah hadir kelas cash flow dengan costing. Saya akan buat kelas ni weekend ni, cost analysis mastery dengan cash flow management. Boleh tak you all share apa win yang you all dah dapat hadir kelas EFP, hadir kelas ni? Tulis situ. Sambil-sambil tonton saya punya live. Hari ni ulang kaji apa yang anda dah capai, ulang kaji apa yang benda berjaya anda buat. Boleh tak? Saya rasa saya tak nak tutup live dekat page Nasrul ni. Saya teruskan aje lah. Sebab saya ada ulang kaji kan. So saya nak macam ni lah. Okay. Ni. So siapa yang dah pernah hadir kelas ni, tolong share. Ataupun dah hadir kelas EFP, tolong share. Saya ada kedai, belum ada office. Okay, bagus Cikgu Kapten. Cik Hairul Harun, saya ada kedai dan office. Bagus. Saya office je, tak apa. Okay, bagus. Okay. So apa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni saya nak share apa tau? Saya join Richwork because of Tuan Nasrul. Wow. Ouch. Terkejut saya. Cik Asia Cleopatra, you join Richwork because of saya. You join Richwork kelas mana ni mula-mula ni? Cik Asia Cleopatra. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Iwan. Otai. Founder Maven. Tuan Iwan Zul Bahrim. Ni Otai ni dari Johor. Johor dia pegang lah. Untuk ni. Apa ni? Maven. Okey. Cuma yuran dah berbeza mulai 27 Disember. Payment sekali 950. Proses mudah. Tak perlu bayar Suruhanjaya Sumpah semua. Isi borang dan saya nak IC je untuk permohonan individu. Yes, betul Tuan Abdul Ilyas. Tuan Abdul Ilyas dia ada share dekat grup EFP. Dia cakap pasal dia apply untuk MyPo trademark. Betul. Yuran dah bertambah jadi 950. Dah lagi mahal. So cuma boleh buat sendiri. Proses jadi lebih mudah. So bagus. Bagus Tuan Abdul Ilyas. Tahniah. Dia ada office katanya. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak buat ulang kaji. Ulang kaji yang saya nak buat. Sekejap. Cik Fahimah Hamid, saya dah buat founder punya gaji 10,000. Founder saja dah jalan dengan angkuh. Wow, berikan tepukan. Ni lah gempak gila ni situasi dia. Seriously, you guys bukan banyak gila kot achievement. Which is sebenarnya sangat-sangat membanggakan. Kadang-kadang kita ni tak celebrate kita punya win. Sepatutnya setiap hari kita kena celebrate kita punya win. Kelas best lah tuan. Catering kindergarten. Yes. Miss Asia Cleopatra. Okay, saya ingat. Catering kindergarten. Yes. Apa cerita ni? Bila nak datang kelas lain ni? Datang kelas best je. Tak nak datang kelas lain. Ke dah datang kelas lain dah sebenarnya? Miss Puan Asia Cleopatra. Saya ingat. InsyaAllah nanti akan hadir kelas cash flow. Terima kasih Cik Zamrisha. InsyaAllah. Sebab saya akan run kelas kelas cost analysis dengan kelas cash flow ni 2 hari 1 malam, Sabtu Ahad ni. That's why hari ni saya nak ulang kaji. Saya nak train juga saya sendiri nak buat kelas ni. Tak adalah train sendiri. Saya tak payah. Saya train sikit-sikit. Okey, hari ni saya nak buat ulang kaji segitiga disiplin. Siapa ingat segitiga disiplin? Ni, siapa ingat segitiga disiplin? Siapa ingat segitiga disiplin ni? Segitiga disiplin ni. Siapa ingat? So hari ni saya nak ulang kaji benda ni sebab saya rasa ini sangat penting, especially bagi anda yang sekarang ni
tengah dalam keadaan yang sangat mencabar. Mungkin sales tengah drop, mungkin sales tengah ada kesukaran. So saya nak anda adjust balik benda ni lah. Oh, saya dah join Elite X. Terima kasih Puan Asia Cleopatra. Bagus, bagus. Okay, Miss May Maria, Puan May Maria, dia kata alhamdulillah dapat wins dalam bisnes bila masuk EFP, belajar urus kewangan bisnes lebih baik. Dah dapat terminal, dah ada saving FD. Memang awesome. Semuanya berlaku within 2 to 3 months. Yes. Good job kepada Puan May Maria. InsyaAllah Puan Asia Cleopatra next target Spire. InsyaAllah, amin. Doakan. Siapa yang belum masuk Spire, InsyaAllah boleh masuk Spire. Siapa yang belum masuk Titan, InsyaAllah akan sampai juga ke Titan. Puan Umum Husin, win kami alhamdulillah. Kami dapat jaga cash flow dengan baik sedikit walaupun cash masih belum masuk hari-hari. Tak apa. Nak sewa kereta bukan hari-hari, ada orang sewa caterer. Kereta pula. Tapi insyaAllah ada. Bagus Cik Zamrisha, check balance 9 pagi 6 petang, duit masuk duit keluar. Wow, padu. Ni baru best ni. Semua orang share win dia. Cepat share. Tengok siapa lagi hebat. Siapa lagi hebat didoakan oleh saya dan juga orang lain sekeliling. Power gila. Okay, so hari ni kita akan share tentang topik segitiga disiplin. Cik Auna Ahyat, Puan, terima kasih. Selepas kelas CFP, saya dah ada 4 akaun. Bagus. Cantik. Pastikan semua akaun tu sepatutnya kena ada duit. Kalau ada 4 akaun tapi duit tak ada pun tak best juga. So, kita nak ada duit. So, ini yang saya nak ajar macam mana nak bagi ada duit ni. Okay, siapa ready nak ulang kaji yang kat tangan? Say I. Siapa ready? Tulis situ I. Tulis situ. Ready. Okay, ulang kaji pada hari ni. Okey, ulang kaji pada hari ini sangat-sangat penting sebab ini adalah sebahagian daripada topik core untuk kelas cash flow management, smart cash flow management. Dan dia juga sebenarnya adalah topik yang akan membantu mengikat anda punya pemahaman tentang pengurusan cash flow yang betul dan pengurusan costing dan pricing yang mampan. Ayat government. Nampak tu ayat government, ayat kerajaan. Perkataan mampan. Mampan ni mana datang perkataan ni Kalau kita pergi tengok Dewan Bahasa dia tengok apa maksud mampan ni. Tapi bunyi dia gempak lah. Bunyi dia nampak pembaris gila kan. Jadi siapa tadi ada cakap ni, founder dah buat engagement dengan bank officer. Bank officer pujuk suruh buat account dengan diorang. Yes, padu gila. Maksudnya dah start lah. Bank dah tengok bila anda buat benda betul kan. You rasa tak bila saya ajar benda-benda macam ni, sebenarnya dia memudahkan sebab dia link balik dengan apa yang bank nak, apa yang government nak, semuanya. Betul? Okay. So, kita start ulang kaji. Ingat segitiga ni? Ingat segitiga disiplin. Siapa tak pernah tengok? Ni first time. Mungkin tak pernah ada kelas cash flow ataupun EFP. Ni segitiga disiplin. Okay, segitiga disiplin ni kenapa namanya disiplin? Sebab menjaga cash flow adalah tentang emosi. Menjaga cash flow adalah tentang konsistensi. Menjaga cash flow adalah tentang ikut aturan. So, perkataan ni apa semua ni? Yang linkage satu kebanyakan perkataan-perkataan baik ni. Menjaga cash flow adalah tentang sabar. Menjaga cash flow adalah tentang rational. So, 5 jenis perkataan ni, dia ada satu linkage dia namanya disiplin. Disiplin. So, itu sebab saya panggil ni segitiga disiplin. Okay, Tuan Amin Nasri, aku salam. InsyaAllah saya doakan anda akan dapat sertai EFP. InsyaAllah, amin. So, apa yang saya nak bagi tahu tentang segitiga disiplin ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nombor 1 di bahagian atas ni, paling penting bila tentang pengurusan cash flow. Kalau nak ceritakan, segitiga disiplin ni ada 3 sudut, ada 3 bucu, betul? Sebab dia segitiga. Faham tak matematik kat sekolah dulu belajar kan? Tingkatan berapa belajar pasal sudut ni? Saya dah tak ingat dah. So, benda paling penting pasal penjangkaan cash flow, nombor 1 paling penting. Tak ada yang lebih penting daripada yang penting semata-mata. Adalah, nampak tu arrow ke bawah tu? Bukan suruh ke bawah, tapi suruh masuk. Ini perkataan dia maksudnya masuk. Saya tak boleh tulis sebab dia mirror. So, saya letak arrow je. Faham tak? Duit masuk. Nombor 1 penting kalau buat bisnes, kalau nak urus cash flow, nombor 1 adalah duit mesti masuk. Duit masuk. Itu perkataan dia. Duit masuk, bukan sales masuk. Beza Sales masuk dengan duit masuk adalah 2 benda berbeza sebenarnya. Ada orang buat sales tapi duit tak masuk sebab orang hutang dia lagi.
That's why the main thing is duit mesti masuk. Maksudnya sales masuk dan duit masuk. Dia mesti bergabung. So that's why kebanyakan orang buat bisnes, walaupun dalam PNL dia bisnes tu untung, tapi ramai orang hutang dia. Itu kesilapan ramai business owner. Saya tak cakap tak boleh tak bagi orang hutang. Boleh. Ada orang boleh bayar payment term kepada anda. Tapi isu dia adalah anda kena cepat-cepat collect. Isu ramai business owner, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bila dia keluarkan invoice, dia buat sales, dia bagi barang, dia buat servis, dia tak collect balik duit dia. Cakap orang sebelah, kelakar gila. Tulis itu, kelakar gila. Buat sales penat-penat, tapi tak collect duit. Tak ambil deposit. Tak berani sebab takut. Kalau takut, jangan buat bisnes lah. Basically, you dah benarkan orang gunakan servis you, gunakan kepakaran you, guna produk you, tapi you terlupa ataupun you takut nak minta duit. So that's why saya cakap tentang segitiga disiplin tu. Duit mesti masuk. Faham tak? Duit masuk. Duit masuk. Dah masuk. Bagus. Duit masuk. Sales masuk. Berbeza. Terima kasih Puan Salmahwati. Kena faham konsep ni. Duit mesti masuk. Masuk mana? Masuk poket sendiri ke? Ataupun masuk poket belanja sekolah anak ke? Ataupun masuk poket pasangan ke? Skandal ke? Saya tak tahu. Jangan. Mesti masuk duit dalam account bank. Account bank. Current account. Current account. Account semasa. Bank. Dekat bank. Bukan account semasa dekat tabung kat rumah tu. Current account di bank. Duit mesti masuk account bank. Sebab inilah yang membezakan antara orang buat bisnes dengan serius dengan orang buat bisnes tidak serius. Serius dengan tidak serius. Serius tu maksudnya adalah orang yang berdisiplin. Dia pastikan duit masuk dalam account bank dia. Orang yang tak serius adalah orang yang tidak masukkan duit dalam account bank dia kalau dia buat bisnes. Okay, faham Bila kita cakap pasal duit masuk ni, is actually sangat-sangat crucial. Kalau anda buat bisnes melibatkan cash, siapa sini yang selama ni dia buat bisnes kedai makan ataupun dia buat butik atau dia buat apa semua, dia tak pernah pun fikir nak masukkan duit tu hari-hari. Terima kasih Tuan Hazran Hakim. Duit masuk hari-hari, betul? Duit mesti masuk hari-hari. Yes. Duit masuk yang saya sebut ni mesti masuk hari-hari. Dia masuk hari-hari dalam account bank, account company, account business. Bukan masuk dekat mana-mana tempat yang you rasa susah hati nak masukkan. Tidak. Sebab itu penting. Sebab dia nak tengok konsistensi. Itu sebab ramai orang bila dia start buat bisnes masukkan duit hari-hari dalam bank ni, kesan dia sangat besar sebab bank tengok dia disiplin, bank tengok dia patuh, bank tengok dia konsisten, dan bank suka benda-benda macam ni. Kenapa kita kena sibuk sangat nak mengurat bank ni? Sebab last saya check bank yang banyak duit, bank yang bagi loan, bank yang banyak benda yang akan bank bantu. So itu sebab kita perlukan untuk pikat bank. Waalaikumsalam Tuan Nur Isam. Apa khabar Tuan Nur Isam? Rajin dia tengok saya live. Lama tak jumpa dah. Alhamdulillah lepas live ni nak pi masuk dalam current account bisnes Rimau. Tahniah Cikgu Captain. Nama dia Cikgu Captain. Sangat strong Cikgu Captain ni dekat nak urus bisnes. Dia selalu akan komen. Antara orang setia lah tengok saya live. Terima kasih. Terima kasih. Puan Nur Diana pun sama juga. Supaya kita. Okay, faham tentang duit masuk? Disiplin pertama, segitiga tu nombor 1. Duit mesti masuk. Duit mesti masuk setiap hari. Kalau tak setiap hari, setiap detik. Tahu tak setiap detik? Ada tak bisnes yang masuk setiap detik duit masuk? Ada tak bisnes yang setiap detik duit masuk? Ada. Contoh, duit yang masuk setiap detik. Company apa? TMB, bank, syarikat air, Astro. Semua ni duit yang masuk setiap masa. Custom, LHDN. Itu bisnes itu semua masuk duit setiap masa lah. Aduh, saya takut kena game nanti kan. Nanti orang cari saya pula. Yes. Itu bisnes yang bagus KWSP, So itu semua bisnes yang bagus. Tabung haji, ASB, itu semua bisnes yang bagus lah. Sebab duit masuk setiap detik. Mungkin orang kata macam kelakar gila lah. Kelakar gila. Ada boleh duit masuk setiap detik. Siapa kata tak boleh? Boleh. FB Ads, Google. Nampak tak perkataan-perkataan yang saya sebut ni? Mereka-mereka ni adalah mereka yang pandai urus cash flow. Sebab duit tu masuk setiap masa. So macam mana? Terima kasih Cik Rafidah Shaw. Hai Cik Gunas, thank you. Share ilmu pengurusan cash flow company saya sangat bagus. Hari-hari ada cash flow report. Wow, good job. Tepuk.
Saya suka lah bila korang share korang punya win ni. Lain kali saya nak suruh korang share lah korang punya win. Bosan lah tengok saya seorang ni cakap. Sorry, lagi satu, Unify pun duit masuk setiap masa juga. Nampak tak beza bisnes yang berjaya dengan bisnes tak berjaya? Perasan tak, bisnes yang berjaya dekat Malaysia atau satu dunia ni adalah bisnes yang duit dia masuk setiap hari, setiap detik, setiap saat. Beza kan? Bila duit masuk setiap saat, setiap masa kan? Walaupun apa jadi dekat dunia ni, ekonomi jatuh ke apa semua, tapi bisnes tu masih lagi jalan sebab duit tu masuk setiap masa. So you all kena ada pemikiran, apa bisnes yang aku buat akan masuk setiap masa duit ni. Cuba fikir-fikirkan dan selamat beramal. Okay? So, segitiga disiplin. Yang pertama adalah duit masuk. Okay? Yang kedua, seterusnya. Okay. Yang kedua, seterusnya adalah duit apa tau? Duit apa tu? So, duit masuk. So, yang seterusnya adalah duit keluar. Dah masuk, dia keluar. Okay? Ini segitiga disiplin dia. Okay? Disiplin jaga duit masuk sangat penting sebab kita kena pastikan masuk setiap masa. So, adakah bila kita ada duit dalam satu bisnes, kita tak perlu keluarkan? Mana boleh, kenalah duit keluar. Duit mesti keluar. Tapi disiplin untuk keluarkan duit keluar ni, janganlah. Ada orang dia terbalik, tuan-tuan dan puan-puan. Duit masuk sekali-sekala, duit keluar setiap masa. Sikit-sikit duit masuk keluar, sikit-sikit duit keluar, sikit-sikit duit keluar. Sikit-sikit duit keluar, bukan sikit-sikit duit keluar, banyak-banyak duit keluar, sikit-sikit duit masuk. Nampak tak apa dia permainan bahasa dia tu? Itu kesilapan ramai business owner, tuan-tuan dan puan. Tengok saya tekan button serius siap. Ting. Button serius saya mengatakan kebanyakan business owner bukan pasal mereka tak pandai buat sales. Bukan pasal mereka tak pandai nak masukkan duit tu. Bukan pasal mereka tak ada pun duit masuk setiap hari. Ada. Semua ni okey, cantik. Orang kata kalau duit masuk ni boleh bagi markah 1000 markah lah. Lebih daripada 100%. Tapi ni, dekat bahagian ni, duit keluar ni yang masalah ni. Sebab duit keluar setiap masa, setiap hari kadang-kadang. Bahasa dia macam ni lah. Anda dengan TAC tu berpisah tiada. Tahu tak? TAC dekat phone ni, yang ada 6 angka tu, anda dan TAC berpisah tiada. Sampai ke tahap macam tu dalam pengurusan duit keluar ni. Orang kata dalam satu hari tu TAC tu macam oksigen, macam bernafas lah. Asyik-asyik TAC, asyik-asyik TAC, asyik-asyik kena buat payment. Rasa macam bangga gila lah kalau boleh dapat nombor TAC tu. Itu kesilapan ramai business owner yang saya nampak. Mereka tidak ada rasa, mereka... Bukan saya kata duit jangan keluar, duit tetap keluar. Tapi emosi bila duit keluar ni, tahu tak perasaan dia? Apa perasaan dia bila you all dah collect duit, you all kena bayar duit? Apa perasaan dia? Cuba fikir sekali. Cuba bayangkan, kena bawa keluar duit. Macam ni duit dah masuk. Tak sampai sekejapan je duit keluar balik. Apa perasaan dia? Terasa Terasa tuan Nasir. Terima kasih Cik Nabila Mazlan. TAC dengan kita berpisah tiada. Sentapnya statement, betul. Itulah dia. Berpisah tiada tu. Memang confirm lah. TAC. Ada orang cakap, oh Tuan Nasrul, saya sekarang buat payment keluar pakai online. Semua. Saya tak ada main-main check ni. Sebab tak main check lah korang senang keluar payment. Sebab semua pakai phone. Dapat WhatsApp, orang minta duit, so pergilah bayar. Kalau check, beza tau. That's why ada orang dia masih lagi suka tulis check. Sebab tulis check ni dia adalah satu... Tulis check yang paling bagus, ada satu je tulis check yang paling bagus. Siapa nak tahu say I? Tulis check adalah satu je yang bagus tulis check ni. Tulis check atas nama sendiri. Itu je paling bagus. Saya punya team ni dia tunggu. Dia cakap, dia macam dah tulis check bagus. Aku tak pernah dengar pun dia. Saya ada seorang team ni, dia selalu dengar saya live. Nama dia Nukman. Nanti jumpa dia lah. Dia suka pegang kamera. So dia tunggu. Tulis check bagus. Tuan Nas, apa Cik Nas cakap tulis check bagus. Apa biar betul ni? Tulis check untuk diri sendiri. Terus dia angguk. Betul. Betul Nukman? Tulis check yang paling bagus satu je. Tulis check atas nama sendiri. Tulis check atas nama lain semua tak bagus. Itu sebab buat check masih lagi bagus walaupun kena charge. Sebab feeling dia bila anda tulis check tu, perasaan tu luka di hati. Faham tak perasaan dia tu? Bukan Nukman. N-U-K-M-A-N. Nanti cari dia. Kan saya tarik dia, so tunjukkan nanti dia jadi selebriti. Saya tak boleh check makan pula nanti.
Faham tak perasaan dia? Tulis cek atas nama sendiri yang best. Tulis cek atas nama orang lain tak pernah best. Betul tuan. Terlalu banyak belajar marketing dan sales tapi tak belajar urus duit. Baru sedar. Yes, Puan Anissa Muhammad. Dah pernah datang kelas cash flow ke? Yes, terima kasih Tuan Nur Isam. Dulu memang macam tu. TAC teman setia. Sekarang hari Khamis je. Wow, padu Tuan Nur Isam. Bagus. Nak keluar duit susah gila bila ada pengurusan yang bagus. Yes. Alhamdulillah lah, ada jugalah manfaat saya hidup di dunia ni. Kadang-kadang bila saya fikir, saya selalu fikir kadang-kadang saya just nak share sikit lah. Of course, benda ni sedih lah kalau nak cerita. Tapi lately kita pun perasan kan, banyak orang meninggal muda. So kita pun kena hati-hati juga. So kita pun tak tahu bila kita akan dijemput. So saya selalu terfikir, kalau saya meninggal nanti macam mana orang akan tengok lah macam tu. Selalu kita kena fikir macam tu lah. Ini bukan cerita pasal ni, tapi of course kita pun tak tahu kita mati bila. Tapi obviously saya rasa banyak manfaat lah. Terima kasih. So saya harap you all gunakan lagi lah. Kalau ilmu yang saya pernah ajar ni, gunalah balik. Tapi seriously, duit kalau keluar, paling best tulis cek nama sendiri. Betul? Siapa setuju ni? Siapa setuju? Dia ada dua je, sorry. Dia ada dua. Tulis cek ada dua yang penting, yang bagus. Cek atas nama sendiri dengan tulis atas nama saya. Okey. Itu okey. So ada dua je. Dekat dunia ni dua je. Cek tulis nama sendiri dengan nama saya. Nasrul Hadi Ben. Nanti carilah nama saya. Okey? Boleh? Allah, gurau je. Korang ni gurau tak boleh. Okey? Boleh? Boleh saya teruskan? So bagus lah korang. Berikan tepukan kepada anda. So saya nak cerita pasal segitiga ni. Segitiga yang seterusnya adalah melibatkan something yang penting lah. Segitiga disiplin yang dia ada 3. So of course duit masuk, duit keluar. So nombor 3 yang paling penting adalah ni. Anda kena check anda punya duit tinggal berapa. Balance. Tulis situ baki. Baki duit anda ni berapa. Berapa balance duit yang you tinggal. So itu segitiga disiplinnya. Segitiga disiplin tu nombor 1, anda kena pastikan duit masuk hari-hari. Nombor 2, duit keluar tu jangan keluar selalu. Tapi jangan tak keluar langsung. Jangan salah faham tentang pengurusan cash flow, tak adanya duit keluar tak keluar langsung. Duit mesti keluar. Jangan tidak keluar, tapi keluarnya bila. Kenalah ni, janganlah TAC dan anda tu berpisah tiada. TAC, check, tapi bukan setiap masa kena gunakan benda tu. Itu nombor 2. Dan nombor 3, anda kena check anda punya balance. Saya ada satu benda bonus nak ajar, tapi nanti dulu. Kalau you all willing nak tengok sampai habis, saya ajarlah bonus tu. So nombor 3 adalah tentang balance. So balance anda kena tengok berapa kali sehari? 2 kali. Pukul berapa nak kena tengok balance ni tuan-tuan dan puan-puan? Tulis kat situ pukul berapa. Bagi mereka yang pernah hadir kelas saya, tulis situ pukul berapa kena tengok balance. Berapa kali? 2 kali. Pukul berapa? Tulis situ. Tulis. Pukul berapa kena tengok balance ni? Cepat. Saya tunggu. Pukul berapa kena tengok balance ni? Setiap hari kena tengok berapa kali? 2 kali. Jam berapa kena tengok? 2 kali. Puan Oni, bukan sekali. Yes, terima kasih Tuan Nur Hisam. Patutlah dia jadi Titan. Pukul 9 pagi dan 6 petang. Yes, terima kasih Puan Hana Osman. 9 pagi 6 petang. Yes. Dengan 9 pagi. Okey, terima kasih Puan Oni. Dia tak sempat type. Okey, Puan Anissa Muhammad. Yes, 9 pagi 6 petang. Check balance. Puan Amir Maria. Yes, bagus. Tulis. Mungkin dah nampak, dah baca. Ini asyik ulang je. Memang kena ulang. Benda yang anda ulang setiap hari lah, benda tu yang akan berjaya anda buat. Orang kata, kata pepatah Inggeris, repetition is the mother of all evil. Is it that one? Yes, I think so. Ya ke? Repetition is the mother of all success. Tak, nanti saya check balik, saya Google balik. Anda repeat benda yang bagus. Repetition is mother of all evil. Apa aku cakap ni? Bukan. Ada. Saya pun dah tintong lah. Okey, 9 pagi dan 6 petang tuan-tuan dan puan-puan. Yes, kena check. Dan saya ada bonus pagi ni. Siapa nak bonus angkat tangan CI. Tulis situ nak bonus. Saya nak tambah sikit. Yang mana kali ni saya nak betulkan. Untuk kelas weekend kali ni, untuk kelas Smart Cash Flow pada hari Ahad ni, saya ajar costing dulu. Hari Ahad, hari Sabtu saya ajar costing pagi sampai malam.
Hari Ahad baru saya ajar cash flow. Cuma kali ni saya nak ajar bonus. Yang saya nak grip lagi padu untuk kelas weekend ni. Yang saya rasa saya tersilap sedikit. Dia bukan silap. Saya just tak tekankan benda ni, menyebabkan ramai orang tersilap buat benda ni. So saya akan grip topik tu pada minggu ni. Dan bonus tu saya nak bagi teaser sikit untuk anda pada hari ni. Lokasi kat mana? Dekat Shah Alam, Cikgu Kapten. Cikgu Kapten baru hadir hari tu. Dah lah, tak payah hadir lagi banyak-banyak kali kan. Pening pula kan. Cek duit dia dulu. Tapi lokasi dekat Richwork, dekat office Richwork. So terima kasih. Maaf Puan Nura. Apa pula evil tuan-tuan, silap. Camp dan CM kali ni di office kami di section 13 hari Sabtu ni, pagi sampai malam. Hari Sabtu, Ahad pagi sampai petang. Okey. Bonusnya adalah saya nak anda faham, okey. Bila saya sebut tentang check, okey, saya tekan button serius ya. Okey. Bila saya cakap pasal tentang nak check balance ni tuan-tuan dan puan-puan, anda kena tahu satu benda. Jangan check balance duit, check balance tu semata-mata sahaja. Anda kena buat satu lagi step yang ramai orang tak buat, yang sangat-sangat bahaya bila orang tak buat. Ingat bila saya cakap suruh check balance, bukan tengok dekat bank tu, buka bank, tengok semata-mata. Itu salah sebenarnya. Itu dah betul. Itu dah betul, bagus. Tapi dia ada another level. Another level dia adalah anda kena buat ni. Saya nak anda tulis kat situ. Bank recon. Bank reconciliation. Reconciliation. Yes, that's the word. I need to speak it faster. Bank reconciliation. See how fast I spell the word. I spelled the word out. Bank reconciliation. Tapi disebabkan itu bunyi dia susah nak sebut, pembaris sangat. Bank recon. R-E-C-O-N. Macam kereta recon tu. Tahu kereta recon tahu? Bank recon tak tahu. Beza kereta recon dengan bank recon, dua benda berbeza. Kalau nak beli kereta recon, kena buat bank recon. Itu dia punya persamaan dia. Bank recon. Nak kena prepare apa-apa tak untuk kelas tuan-tuan? Selain daripada kosongkan kad minda. Bawa kalkulator. Bawa minda yang kosong, jiwa yang bebas, hati yang tenang. Bawa kalkulator. Datang bawa kalkulator. Itu paling penting. Kalkulator tak nak kalkulator kecil. Ambil kalkulator sekejap, warna hitam tu. Saya tak suka kalkulator kecil. Dosa besar datang kelas saya. Bawa kalkulator besar macam ni. Mungkin you rasa berat. Biar berat bawa kalkulator daripada berat hati duit tak ada. Siapa nak duit tak ada? Bagus bawa kalkulator berat ke bawa ringankan diri tapi duit tak ada? So bawa kalkulator besar macam ni. Besar ni besar ni. Nampak? Tapak tangan saya lagi besar daripada kalkulator tu. Bawa kalkulator besar macam ni. Yang tekan dia bunyi dia. Ni bunyi dia. Perasan tak? Kenapa uncle dekat kedai pasar tu dia suka kalkulator besar macam ni? Faham tak? Sebab nampak kaya. Kalkulator pun tak mampu beli, yang mahal sikit. Ada hati nak kaya. Cakap orang sebelah. Cut. Sebab dia tak cakap benda perkataan lain. Bawa kalkulator. Lepas ni beli kalkulator besar macam ni. Yes, betul. Beli kalkulator besar macam ni. Bukan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik, siapa nak jadi engineer, siapa nak jadi ahli kimia, siapa nak jadi ahli matematik, bawa pakai kalkulator saintifik. Ini kalkulator jutawan. Jutawan bawa kalkulator besar macam ni. Orang kira duit tak ada ni, nak kira apa tangent, kuasa 2, kuasa 3, tak ada. Belum lagi. Setelah saya cek, jutawan adalah mereka yang hire orang pakai kalkulator saintifik. Jutawan dia kira kalkulator besar tu. Dia kira duit dia berapa. So jutawan dia bijak, dia hire orang lagi bijak. So siapakah anda? Adakah anda jutawan? Yes, anda jutawan. Hire orang lagi bijak, tapi anda first step nak jadi kaya, nak jadi jutawan, nak jadi billionaire, beli kalkulator ni. Sebab saya just nak betulkan tentang ada satu perkataan bank recon ni. Selama ni saya just nak share satu. Boleh saya share? Boleh saya teruskan? Boleh saya share lagi sikit Sikit je lagi. Sebab saya nak run kelas costing dengan cash. Sebab bila kelas cost analysis mastery ni, ni betul. Kelas cost analysis mastery dengan calculator berpisah tiada. Sebenarnya untuk cost analysis lagi penting untuk guna calculator. Sebab kelas cash flow banyak pakai Excel. Saya ada bagi template Excel percuma, nilai dia ribuan ringgit. So, kelas cost analysis ni, nak kira costing anda kena ada calculator macam ni, senang. Nampak sikit, nampak tak nombor tu? Dari jauh contoh
Saya type 7 juta. Nampak 7 juta dari jauh? Nampak kan? Bayangkan anda pakai yang phone, yang kalkulator saintifik tu. Elah, tak apa-apa dah. Ni nampak ni. Dari jauh dah boleh nampak 7 juta ni. Itu bezanya, yang membezakan orang yang kaya dengan orang tak kaya adalah mereka tak kedekut beli kalkulator. Seriously. Saya nak share satu benda. Kenapa saya nak grip pasal bonus, pasal bank recon ni? Sebab saya ada lately, saya ada buat certain lawatan, saya ada buat certain visit lah untuk ke klien punya place. Saya perasan adalah bila kebanyakan business owner, bila mereka tak buat bank reconciliation setiap hari. Bank recon setiap hari. Bank recon setiap hari. Bank recon setiap hari. Tulis sini hari ni. Bank recon setiap hari. Bank recon setiap hari. Bank recon setiap hari. Tulis kat situ. Yang saya cakap tentang ini adalah anda kena buat bank recon setiap hari. Check balance tu. Siapa buat bank recon setiap bulan, setiap minggu atau tak pernah buat, itu adalah jalan untuk anda tutup bisnes anda. Kebanyakan orang masalah bisnes mereka adalah mereka tidak buat bank recon setiap hari. Bank recon ni penting sebab kita. Bank recon tu apa? Datang kelas saya ajar. Tuan Syarul. Tuan Syarul Hafizi. Bank recon tu apa? Datang kelas cash flow ni. Saya ajar apa tu bank recon. Bank recon ni tak boleh diajar dekat dalam sesi live ni. Susah. Nak kena tunjuk, ada sampel. Sebab saya ada. Mungkin anda cakap, lah tu kertas je ke? Ni ada buku dia. Buku dia jadi terbalik sebab mirror. Nampak ni? Ni ada dia punya topik. Ni topik bank recon ni. Just so happen. Buka-buka terus topik bank recon. Ni bank recon. Sorry dia terbalik sikit. Ni bank recon. So saya ada ajar bank reconciliation weekend ni. So silakan datang belajar tentang bank recon. Macam mana nak tahu bank recon setiap hari, bank recon setiap hari. Itu benda dia. Anda akan perasan. Mungkin anda akan cakap, Tuan Nasrul buang masa je, duit saya tak banyak. Itulah sebabnya, kenalah banyakkan duit anda, baru anda rasa tak buang masa. Baru nak tanya bank recon tu apa. Tangan tanya bank recon tu apa. Datang kelas baru tak faham apa itu bank recon. Bank recon ni adalah benda yang accountant belajar kat universiti bertahun-tahun, masih tak master lagi. Saya ajar untuk anda bank recon ni mungkin kurang daripada setengah jam. InsyaAllah anda akan faham. Saya ajar benda praktikal, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan ajar anda untuk jadi accountant. Saya ajar anda untuk nampak bijak. Dan saya ajar anda untuk jadi jutawan. Itu je konsep mantra saya ajar orang. Saya tak perlukan orang untuk ramai-ramai jadi accountant. Nanti saya tak boleh cek makan. Saya ajar anda untuk jadi kaya dan jadi lebih kaya dan nampak bijak. Dan supaya bila anda kaya, anda akan lebih banyak bersedekah, lebih banyak berzakat dan lebih banyak buat benda yang baik kepada orang sekeliling. Boleh? Okey? So itu saja untuk pagi ni. So pastikan siapa yang akan hadir ke course analysis dengan Smart Cash Flow Management, datang awal, bawa kalkulator. Siapa yang nak tahu pasal kelas ni, just tinggal nombor telefon atau tulis itu, saya nak datang kelas. Yes, terima kasih Tuan Syarul Izzuan. Saya nak datang kelas. Okey, terbaik. Tulis itu, nak datang kelas. Ataupun nak kelas. Ataupun nak datang. Tulis itu, nak. Saya nak ke apa. Nanti tim kita akan PM atau DM. Tinggal nombor telefon, DM nombor telefon. Kenapa saya suruh anda tinggal nombor telefon? Senang tim kita call. Biar tim kita bercakap dengan anda, dia akan tentukan kelas mana anda sesuai nak hadir. Kita tak nak anda pusing banyak sangat lah. Kita nak anda datang kelas tu. Okey? Terima kasih Puan Auna Ahiyat. InsyaAllah jumpa nanti. Datang. Bagi mereka yang akan datang, yes, Puan Nora akan datang. Puan Noni datang ke Puan Noni? So saya tak pasti Puan Noni datang ke tidak. So datang. Dekat nak urus bisnes ni, tim tolong post something. Tak ada orang entertain pula dekat sini. Oh, Farah ada. Okey, Farah ada. Okey, terima kasih Farah. So itu saja pagi ni untuk sesi bangun. Bukan bangau, bangun. So insyaAllah esok kita, petang ni insyaAllah kalau ada kesempatan, saya akan live di sesi kopi panas di Richworks. Topik petang ni surprise sikit. Okey, terima kasih Cik Ayu Azman nak datang kelas. Bagus. Nak datang kelas. Okey, Cik Ayu Azman. Okey. Siapa lagi? Tuan Yusof Mak Hassan. Saya datang Tuan Nasrul. Okey, terima kasih. So nanti tim kita akan bantu untuk accommodate you all. So basically macam ni lah tuan-tuan dan puan. Last saya nak cakap, segitiga disiplin ni sangat penting. Ini yang membezakan orang yang nampak duit bisnes dia dengan tidak nampak. Sebab dia konsisten tengok benda ni. Okey, terima kasih Cik Ayu Azman. Tulis nombor telefon. So sempat lagi untuk hadir ke kelas. Saya ada lagi kekosongan.
Saya kalau boleh kelas weekend ni saya nak relax ke, saya nak saya cakap je nak relax. Selalu macam tu. Tim saya selalu tak percaya dengan saya punya statement. Bila saya cakap saya nak relax tu lah, lagi tahap apa-apa lah ganas yang saya buat. Entah apa-apa tu adalah bagus Kalau saya macam relax, tenang sangat tu bagus lah tu. Kalau saya macam muka macam malas, saya nak buat kelas kan, itu lagi bagus. Kalau saya semangat sangat, dia tak jadi apa. Dia kena saya relax, tenang, macam layan, naik je stage, saya jadi orang lain. Saya ada button lain So sama ada saya jadi Super Saya jadi Dragon Ball, saya jadi Hulk. Minggu ni ada kelas apa? Oh, Cik Nur Huda, dia dari tadi cakap minggu ni ada kelas ni, Cost Analysis Mastery dengan Smart Cash Flow Management. Minggu ni ada kelas ni. Kelas ni saya ajar tentang costing, saya ajar tentang cash flow. Next class saya nak join tuan. Okey, baik Puan Diana, insya-Allah. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan anda, saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda berjaya untuk hari ini, apa saja anda buat. So, semoga semuanya kita berjaya lah untuk minggu ni dan minggu-minggu seterusnya. InsyaAllah, amin. Cakap orang sebelah, bangun! Marah tim saya. Dah lah tu buat live, asyik suruh bangun je. Okey, boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Take care. Jaga diri, jaga duit dan pastikan anda kekal dengan segitiga disiplin ni. Okey, insya-Allah jumpa mereka yang akan jumpa anda nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum.